Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 31 Ogos 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita malam. Malaysia prihatin yang menjadi tema sambutan Hari Kebangsaan ke-64 pada tahun ini adalah seiring dengan aspirasi kerajaan dalam menyemai rasa cinta rakyat kepada negara Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu generasi muda khususnya haruslah menghargai dan menghayati perjuangan serta pengorbanan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Tambah beliau lagi, semangat persekutuan Malaysia haruslah difahami oleh generasi muda untuk menyemai persefahaman dan perpaduan bagi memacu negara ini terus ke hadapan. Marilah kita perkukuhkan semangat perpaduan yang jitu tanpa mengira pegangan agama, bangsa, budaya dan latar belakang berbeza. Lebih-lebih lagi dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dengan semangat perpaduan yang jitu, kita akan dapat mengatasi cabaran-cabaran yang ditempuh dalam memulihkan keadaan ekonomi dan meneruskan pembangunan demi untuk kesejahteraan rakyat. Berucap dalam perutusan khas Hari Kebangsaan 2021 pada Isnin, beliau turut berharap agar Hari Kebangsaan yang disambut pada tahun ini dapat dihayati dengan rasa syukur atas semua kejayaan dan pembangunan yang telah dikecapi serta dikurniakan keamanan dan kedamaian. Dalam perkembangan sama, Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya mengajak seluruh rakyat di Malaysia khususnya di Sarawak agar terus bersatu padu dan bersama memajukan negara ini. Ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Selasa, beliau berkata keluarga besar negara ini juga harus mengenepikan apa-apa perbezaan demi dan bersatu mempertahankan kemerdekaan negara ini. Kita berharap agar dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64 ini, negara kita terus bersatu padu, terus stabil, rakyat semuanya menghargai nikmat kemerdekaan, rakyat semuanya membantu pihak kerajaan untuk memajukan lagi negara Malaysia yang kita cintai. Kita tidak ada negara yang lain kecuali negara Malaysia. Kita semua berpayung di bawah payung Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang akan memastikan kemakmuran dalam negara kita dinikmati bersama. Keluarga besar negara kita Malaysia perlulah sentiasa kekal, bersatu padu, mengenepikan apa-apa perbezaan kerana perbezaan itu adalah lumrah dan asam garam kehidupan. Kita raikan perbezaan tetapi kita semua perlu mempertahankan kemerdekaan negara kita. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan di Lawas tetap meriah biarpun ianya disambut dalam norma baharu ekoran penularan pandemik COVID-19. Tinjauan kru Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati masyarakat di situ begitu bersemangat menyambut hari penuh bersejarah itu dengan mengibarkan jalur gemilang di beberapa kawasan strategik sebagai memperingati jasa dan pengorbanan pemimpin dan pahlawan terdahulu yang memerdekakan negara. Bagi Kaunselor Liao Ho Peng, beliau berharap keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara ini dapat dikekalkan. Kaunselor Liao Ho Peng ingin mengucapkan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64 pada hari esok. Dengan ini, saya selaku rakyat Malaysia berharap negara Malaysia terus berada dalam keadaan aman damai, makmur dan sentosa. Untuk kesejahteraan rakyat jelita di negara bumi tercinta, Malaysia, Malaysia, Malaysia. Kaunselor Simon Buayeh pula merakamkan terima kasih kepada pemimpin terdahulu dan hari ini atas jasa dalam membawa kemakmuran kepada rakyat. Saya Kaunselor Simon Buayeh, Daerah Lawas, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Tidak lama lagi, 1 hari lagi, kita akan menyambut kemerdekaan ke-64. Maka dengan itu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan yang memerintah pada kali ini oleh karena sempat merayakan Hari Kemerdekaan pada tahun ini ke-64.
Laporan seterusnya, Adun Kedup Martin Ben membuat tinjauan projek penurapan tempat meletakkan kenderaan di hadapan Sekolah Kebangsaan SK St. Michael Mongkos pada Isnin. Projek tersebut diselenggarakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian pada 27 dan 28 Ogos di bawah Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR jabatan tersebut. Dalam pada itu, Martin turut membuat tinjauan di Jambatan Sungai Kedup yang menyeberangi Kampung Mentu Pondok dan Kampung Mentu Tapu. Difahamkan pihak kontraktor sedang melakukan kerja-kerja pengukuhan tebing jambatan yang hampir runtuh disebabkan banjir serta hakikat arus deras yang telah berlaku pada 15 Julai lepas. Selanjutnya, mengenai saranan Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang agar program atau aktiviti yang bersifat menyatukan perpaduan kaum dan agama dapat dianjurkan selepas pandemik COVID-19 berakhir. Sehubungan itu, beliau berharap setiap pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan pengurusi kawasan rukun tetangga KRT dapat memikirkan program yang terbaik untuk dilaksanakan bagi menepis cubaan segelintir pihak yang mahu menjejaskan perpaduan kaum. Supaya perpaduan kita bukan sahaja di dalam kampung, malahan juga antara kaum. Sebab saya melihat keadaan ini banyak berubah daripada keadaan-keadaan yang dulu. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran program Tanda Pagar Kita Bersama Artikes, anjuran bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Limbang dan KRT Zon Jalan Batu Danau dan mendamit daerah Limbang di Rumah Ugak Sanggau, Kampung Lubuk Simpur baru-baru ini. Pada majlis itu, sebanyak 13 buah kawasan KRT di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Danau menerima bakul makanan program Tanda Pagar Kita Bersama Artikes. Di Selangau, Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang telah melakukan tinjauan ke tapak projek Jalan Rumah Jeli dan Rumah Juki Kudat Nangalemai di Selangau pada Isnin. Projek jalan sepanjang 6.5 km itu diselia Jabatan Kerja Raya JKR Sibu dan dilaksanakan CMS Sdn Bhd dengan kos sebanyak 1.1 juta ringgit. Sebelum ini, jalan tersebut adalah Jalan Ladang Kelapa Sawit dan ditutup selepas tidak beroperasi lagi sebelum projek Baik Pulih dilaksanakan. Pada program berasingan, Insinyur Christopher Gira turut meninjau Pusat Hemodialisis Klinik Kesihatan Selangau. Projek tersebut telah bermula 7 Mei 2021 dan dijangka siap pada 4 November 2022. Seterusnya, pelantikan Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 dalam Kabinet Baharu di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disambut baik masyarakat di Limbang. Temu bual wartawan UKAS bersama beberapa penduduk mendapati kebanyakan mereka amat berterima kasih dan gembira di atas pelantikan itu yang pastinya akan memberi manfaat kepada pembangunan di Limbang khasnya. Bagi penduduk Bisaya, Christopher Labat, beliau mengucapkan terima kasih di atas kepercayaan melantik Datuk Hasbi sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2. Dulu penyebut Muncul Dondom, Timur Sendiri Jati, terutama kaum Bisaya, UMNO Timur Masyarakat Malaysia lah. Lebih dulu ada orang itu penyebut Muncul nomor Bangsa Bosco. Terima kasih kerana atas pelantikan yang amat berhormat Jati Haji Hasbi pula Ahli Parlimen Jati Dodo Sinan Limbang karena kepercayaan menjadi Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Tuai Rumah Sondol Dompin yang berketurunan Iban pula berharap pelantikan Ahli Parlimen Limbang sebagai Timbalan Menteri Luar Bandar 2 akan dapat membangunkan penduduk di bahagian itu. Harapkan Datuk YB Haji Hasbi Timbalan Menteri Merik Mayuh Pemansang ngagai kami di menua Limbang tu. Litat Inau pula berharap pembangunan untuk masyarakat Lun Bawang dapat dipertingkatkan dengan pelantikan Datuk Hasbi. Rakon kai inan peruntukan pembangunan Wan Pupu kai Lun Bawang Kelabit Sungai Limbang. Pakai miak maju dalam apa masyarakat Luk Bekon. Turut senada, Kapitan Tai Kim Chuan yang berharap pelantikan Datuk Hasbi akan membawa lebih banyak pembangunan di Limbang. Dan kami penduduk kampung di luar bandar mengharap YB ini adalah YB yang penting untuk luar bandar sebagai kami yang tinggal di Ulu ini. Jadi saya harap
apa yang dimohon oleh rakyat akan tercapai oleh YB baru ini. Sekian edisi malam bersama saya VVM Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam, saksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2021 di Putrajaya dan jangan lupa saksikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri yang berlangsung di Dun Sarawak menerusi Facebook UKAS, RTM dan TVS. Salam UKAS.